51-52 kita ambil keputusan. 54 merdeka. Kedua penganjur agung yang ibu hormati dan yang ibu kasihi, kedua-duanya itu ialah pemimpin agung yang istimewa, yang ulung. Dengan pertolongan yang tuan-tuan bagi, dapatlah kita mengharap negeri kita yang dikasihi itu aman selama-lamanya. Meskipun tanpa sebarang pertumpahan darah, namun jalan menuju kemerdekaan penuh dengan liku, ancaman dan cabaran. Dalam menyusuri rentetan perjuangan bangsa, keinsafan dipanjatkan agar rakyat tidak lupa pada cabaran semalam serta keringat datuk dan nenek yang telah berjuang demi meletakkan anak cucunya pada kedudukan hari ini. British telah menjangka Jepun pasti akan menyerah kalah. Sekitar tahun 1943, di Pejabat Perang London, British mula menggubal dasar penubuhan Malayan Union untuk memerintah Tanah Melayu selepas perang. Pada 15 Ogos 1945, General C.E. Shiro Itagaki telah menyerah kalah kepada Panglima Angkatan Tentera Bersekutu Lord Louis Mountbatten di Singapura, tanda tamatnya penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Parti Komunis Melaya mengambil kesempatan menguasai Tanah Melayu melalui cawangan tenteranya, Malayan People's Anti-Japanese Army atau Bintang 3. Mereka melakukan keganasan sesuka hati dan menghukum sesiapa yang disyaki bekerjasama dengan Jepun. Mereka menggunakan alasan ini untuk membunuh penghulu dan orang Melayu. Mereka juga mengenakan berbagai cukai yang tinggi ke atas penduduk kampung. Pentadbiran Tentera British atau PTB ditubuhkan pada September 1945 sebagai suatu pentadbiran peralihan sebelum memperkenalkan Malayan Union yang telah dirancang. Pada 11 Oktober 1945, Sir Harold McMichael tiba di Port Swettenham. Kerajaan British telah mengutus beliau untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Malayan Union. Dalam jangka masa 2 bulan, McMichael berjaya mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu secara gesaan, paksaan dan tipu helah. Kertas putih penubuhan Malayan Union diluluskan oleh Parlimen British pada 22 Januari 1946 dan disebarkan kepada akhbar tempatan untuk siaran pada 25 Januari. Di antara kandungan penting cadangan Malayan Union ialah kuasa penuh diberi kepada King Inggeris untuk menggubal undang-undang. Majlis Penasihat Pusat Agama yang terdiri dari Raja-Raja Melayu dipengerusikan oleh Gubernur. Kewarganegaraan melalui prinsip jus soli di mana kerakyatan diberi berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Ini bermakna anak seorang imigran boleh menjadi rakyat jika ia dilahirkan di Tanah Melayu. Seorang pesuruh jaya negeri dilantik sebagai ketua pentadbir bagi setiap negeri. Manakala Majlis Raja-Raja Melayu hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Peraturan akan dibuat untuk memindahkan harta kepunyaan negeri Melayu dan negeri Selat kepada Malayan Union. Akhbar-akhbar berbahasa Melayu mula menyuarakan bantahan orang Melayu dan menggesa mereka supaya menentang Malayan Union. Pada 23 Januari 1946, Dato' On telah menghantar sepucuk surat kepada utusan Melayu.
Beliau menyeru orang Melayu mengadakan satu kongres dan mencadangkan penubuhan United Malays Organisation atau UMO sebagai badan pendesak menentang Malayan Union. Orang-orang Melayu bangkit menentang rancangan Malayan Union melalui siri bantahan secara aman di seluruh tanah Semenanjung. Raja-raja Melayu mula menyedari bahawa tanda tangan yang diberikan kepada McMichael adalah merupakan tanda penyerahan kuasa dan negeri kepada British. Lalu baginda raja-raja mengeluarkan surat bantahan menerangkan keadaan yang telah mendesak baginda. Sementara itu di Kuala Lumpur, Tuan Zainal Abidin bin Ahmad atau Zakbar telah berhubung dengan Datuk Panglima Bukit Gantang Perak, Datuk On bin Jaafar dan beberapa pemimpin lain untuk mengadakan satu kongres bagi menubuhkan sebuah pertubuhan Melayu. Pada 1 hingga 4 Mac 1946, buat pertama kalinya, 107 orang wakil dari 41 buah pertubuhan dan 56 orang pemerhati menghadiri Kongres Melayu yang bersejarah di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dato' On telah dipilih sebagai pengerusi Kongres. Beliau menyampaikan ucapan pembukaan yang telah membakar semangat ahli-ahli Kongres dan bangsa Melayu seluruhnya. Telah muncul seorang pemimpin Melayu yang dinanti-nantikan untuk membela nasib kaum Melayu. Semasa Kongres tersebut, Tuan Zakbar mencadangkan supaya nama pertubuhan yang dicadangkan oleh Dato' On, United Malays Organisation atau UMO, ditukar kepada United Malays National Organisation atau ringkasnya UMNO atau dalam bahasa Melayu, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Tanpa menghiraukan tentangan orang Melayu, Kerajaan British mengisytiharkan Perjanjian Malayan Union akan berkuat kuasa mulai 1 April 1946. Dato' On segera memanggil satu kongres tergempar di Pejabat Akhbar Majlis. Kongres menetapkan dua perkara penting sebagai tindakan menentang Malayan Union. Pertama, meminta orang Melayu berkabung dengan melilit kain putih di songkok dari 1 hingga 7 April, tanda berkabung di atas kedatangan Malayan Union. Kedua, meminta Raja-Raja Melayu supaya tidak hadir di istiadat perlantikan Gubernur Malayan Union. Pada pagi 1 April 1946, Dato' On, Datuk Haji Wahab Toh Muda dan Datuk Nik Ahmad Kamil pergi menghadap Raja-Raja di stesen hotel untuk merayu supaya memulaukan upacara perlantikan Gubernur. Beribu-ribu orang Melayu memakai songkok berlilit putih turut sama berkumpul di hadapan stesen hotel. Akhirnya, Raja-Raja bersetuju memulaukan upacara tersebut. Sementara itu, upacara perasmian Malayan Union dilangsungkan di Padang Kelab Selangor dengan Sir Edward Jen mengangkat sumpah sebagai Gubernur. Sultan Perak, Selangor, Pahang, Kedah, Negeri Sembilan dan Perlis bertemu di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar pada 15 April 1946 dan sebulat suara bersetuju membantah penubuhan Malayan Union. Bantahan itu disampaikan kepada kerajaan British di England. Kongres Melayu yang ketiga diadakan di Istana Besar Johor Bahru selama 2 hari. Di hari pertama Kongres, iaitu 11 Mei 1946, UMNO ditubuhkan dengan rasminya.